Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Sekali lagi bersama saya dalam segmen Tips Auto. Okey, untuk segmen Tips Auto pada kali ini saya ingin review semula berkenaan dengan penggunaan Rotodisc DBA T3 yang dipasang ke atas Isuzu D-Max V-Cross saya lebih kurang 11 bulan yang lalu. So kepada anda yang di luar sana mungkin pernah menonton pemasangan Rotodisc 11 bulan yang lalu, yang mana Rotodisc saya sebelum ini mengalami masalah crack. So akhirnya saya menggunakan Rotodisc DBA T3 yang dipasang 11 bulan yang lalu. So di dalam konten ini sebenarnya saya akan review semula lah selepas penggunaan lebih kurang 11 bulan. Okay, 11 bulan yang lalu. Sebab sebenarnya di dalam konten yang lalu itu ada penonton saya request. Okay, dia cakap, bro, cuba review semula bagaimana performance DBA T3 ni selepas digunakan lebih kurang 11 bulan yang lalu. So saya terfikir juga kan, logik jugalah permintaan penonton ni, sebab kebanyakannya kita review semasa pemasangan. Okay? Review selepas pemasangan tu kita akan review, tetapi agak jarang sebenarnya orang review selepas penggunaan dalam masa jangka yang panjang. Okay? Macam yang saya gunakan ni 11 bulan, hampir-hampir 12 bulan, setahun. So logik jugalah kan, kita akan cerita semula bagaimana performance DBA T3 ni selepas begitu jauh perjalanan. So kepada anda yang baru menonton video ni, kalau anda suka dengan channel ni, jangan lupa subscribe, like, share dan aktifkan button lonceng supaya anda tidak ketinggalan konten-konten terbaru daripada MRZ Vlog. So jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini. Korang suka dengan modifikasi sistem exhaust? Okay? Di Borneo Exhaust Performance sebenarnya mereka ada menyediakan perkhidmatan membuat piping. Okay? Apa yang pasti di Borneo Exhaust Performance ini, mereka membuat sistem exhaust menggunakan stainless steel. Yang menarik sekali, permintaan korang pasti akan ditunaikan berdasarkan permintaan-permintaan pelanggan. Okay? Seperti yang anda dapat lihat di depan ini. Selain itu, Borneo Exhaust Performance juga ada membuat pemasangan intercooler turbo, piping intercooler dan sebagainya. So, kepada anda di luar sana yang ingin memasang stainless steel di kereta anda, jangan malu, jangan segan. Datanglah ke Borneo Exhaust Performance. Di mana? Di Penampang, bersebelahan dengan Survey Penampang. Alright, inilah dia antara barang-barang yang korang boleh pilih di sini. Semuanya harga sangat berbaloi. Borneo Exhaust Performance, mantap. Sebelas bulan yang lalu saya memang ada memasang DBA T3 ke atas Isuzu D-Max V-Cross saya, sebab rotor sebelum ini memang mengalami masalah crack lah pada permukaan rotor di situ. So akhirnya saya memilih jenama DBA T3 ni untuk dipasang ke atas Isuzu D-Max V-Cross 3.0 saya. So di dalam video yang lalu tu, mungkin korang boleh cek di sini, saya ada ceritalah kan, pemasangan, sepanjang pemasangan tu lah, bagaimana dia dipasang, bagaimana sebelum pemasangan, dan bagaimana selepas pemasangan tu. Saya review lah dalam perjalanan balik daripada tempat pasang tu dan balik. Kebetulan kedai yang saya pasang tu berada di Keningau, dan selepas pemasangan tu saya balik ke Membakut semula melalui Jalan Kimanis. Okay? So korang tahulah bagaimana keadaan Jalan Kimanis tu sebenarnya, dengan bukitnya yang tinggi kan semua. So disitulah saya mencuba performance DBA T3 ni selepas pemasangan, dan memang keputusannya memang sangat awesome lah, sangat mantap. Orang cakap performance-nya pada waktu itu memang best. Okay? Tahan panas, melekat semua brake, memang mencengkam habis lah. So akhirnya adalah seorang brother ni, dia komen dalam video tu, dia suruh review selepas penggunaan dalam jangka masa panjang berkenaan dengan DBA T3 ni. So akhirnya kali ni saya tunaikan permintaan brother ni untuk review semula, cerita semula
macam mana performance-nya sehingga hari ini, okey, di tahun 2022. Okey, bagaimana keadaan performance Rotodisc tersebut. Sepanjang tempoh 11 bulan tersebut, kebanyakannya kereta saya ni melalui Jalan Kimanis. Okey, hampir tiap minggu sebenarnya saya akan mendaki dan menuruni Bukit Kimanis. Hampir setiap minggu sebenarnya. So, apa yang saya dapati lah, performance DBA-T3 ni dari masa dia dipasang tu sehingga sekarang sebenarnya bagi saya performance-nya masih padu. Okey, masih padu daripada segi cengkaman brake, masih padu dari segi ketahanan suhu tinggi, dan masih padulah ketika melayani bukit-bukit yang curam di Bukit Kimanis. Selain itu sebenarnya saya juga menggabungkan brake pad yang baiklah, yang sesuai terhadap DBA-T3 ni, sebab kita tidak boleh mengharapkan 100% terhadap Rotodisc ni. Sebenarnya dalam masa yang sama sepatutnya kita kena gabungkan dengan brake pad yang sesuai. Okey, sebagai contoh brake pad yang tahan panas, yang boleh boleh tahan suhu lah ketika Rotodisc itu panas. So sebenarnya apabila anda menggunakan Rotodisc yang tahan lah kiranya, sebagai contoh saya ambil contoh DBA-T3 ni, tapi kebanyakan ada di kalangan pemandu-pemandu di luar sana yang macam kurang ambil maklum, okey, berkenaan dengan brake pad tersebut. Okey, mereka kurang ambil maklum. Maksud saya, apabila anda menggunakan Rotodisc yang kira high performance lah katakan, so ada di antara pemandu-pemandu di luar, mereka abaikan penggunaan brake pad itu sendiri, tidak menggunakan yang jenis tahan panas. So akibatnya, keputusannya apabila anda menggunakan brake pad yang kurang tahan panas, hasilnya lebih kurang. Hasilnya lebih kurang mengecewakan. So di sana mereka cakap, macam orang cakap, tiada guna juga saya pakai Rotodisc yang mahal, tapi turun bukit sama juga panas, tidak boleh tidak mencengkam. Sebenarnya mereka abaikan penggunaan brake pad itu sendiri. Jadi dalam masa yang sama sebenarnya, apabila anda menggunakan Rotodisc yang high performance, yang tahan panas, tahan lasak, tapi korang jangan lupa, okey, brake pad itu sebenarnya memain peranan yang penting, okey, sebab dia juga mempunyai tugas-tugas yang tersendiri kan. Dia tugasnya memberhentikan kenderaan, okey, memberhentikan kenderaan, dan manakala Rotodisc itu sebagai fungsi tempat untuk memberhentikan kenderaan anda. So anda kena seimbangkan sebenarnya brake pad yang tahan panas dan juga roto yang tahan panas. So sebelum saya pergi lebih jauh lah bercerita mengenai Rotodisc DBA-T3 ni, macam mana performance-nya, saya ingin berkongsi lah kepada anda semua di luar sana. Jangan lupa gunakan brake pad yang lebih baik sebenarnya. Okay? Sebagai contoh, kalau macam saya sendiri, saya lebih gemar menggunakan jenama Bendix. Okay? Sebenarnya jenama Bendix ni banyak jenis brake pad yang ada dijual lah. So korang pandai pilih. Okay? Ada di setengah jenama, di setengah jenis itu yang memang hardcore. Okay? Ada di setengahnya tu yang memang kategori penggunaan biasa, dan ada di setengah brake pad itu kategori di tengah-tengah. So dia ada hardcore, tengah-tengah, dan low. So korang kena pandai pilih lah, pandai pilih brake pad mana yang sesuai ikut keadaan pemanduan anda. Contohnya kalau anda selalu naik bukit, anda kena ambil yang mungkin di tengah-tengah ataupun hardcore. So kalau anda jarang-jarang naik bukit, ambillah yang penggunaan biasa. Begitu. So untuk saya ni sebenarnya saya lebih gemar menggunakan yang di tengah-tengah lah sebenarnya. So sebagai contoh saya tunjukkan pada korang ni. Ini dia kotak dia. Ini dah Bendix ni. Ini bukanlah disponsor oleh Bendix, okey. Video ni tidak disponsor oleh Bendix. So ini saya sekadar untuk tunjukkan pada penonton saya di MRZ Vlog lah. So ini jenama yang saya gunakan sekarang ni, 4-wheel drive SUV. So ini merujuk pada 4-wheel drive lah. Mungkin kalau kereta-kereta biasa, korang boleh pilih juga yang kategori yang seumpama dengannya. So
apa kebaikan untuk brake pad ni sebenarnya? Ianya lebih tahan panas, okey. Lebih tahan panas dan mampu bertahan lah. Okey, apabila rotor itu panas, brake pad ini mampu bertahan. Okey. Apa kepentingannya? Kerana apa kepentingan brake pad ini supaya mampu bertahan daripada suhu panas? Adalah supaya ketika anda sedang menuruni jalan raya tu, walaupun dalam keadaan brake pad itu panas, walaupun dalam keadaan rotor disc itu panas, cengkaman masih ada. So itulah, pemilihan brake pad ini sebenarnya memain peranan juga untuk rotor disc yang dalam kategori high performance. So sepanjang pengalaman saya menggunakan rotor disc ni lah, lebih kurang 11 bulan begitu, apa yang saya dapati memang belum ada lagi yang orang cakap dia mengalami rotor bengkok. Okey, belum ada pernah lagi ketika saya menuruni bukit tu tekan brake, belum pernah lagi steering tu bergegar. Tidak seperti rotor disc biasa. Okey, sebenarnya kalau korang bandingkan dengan rotor disc biasa, apabila menuruni bukit kan yang tinggi tu, apabila rotor disc itu panas, apa yang korang dapat rasa adalah steering tu bergegar kan. Saya pasti semua pemandu akan pernah mengalami masalah ni, steering bergegar. Dan kalau tengah brake tu dia terhinjut-hinjut. Itu sebenarnya rotor disc anda tengah bengkok. Sebab apa bengkok? Dia panas. Okey, dia panas, dan sifat besi ni secara hukum fiziknya dia akan mengembang dan akan menjadi bengkok. So itulah sebabnya steering kereta itu bergegar. Tapi berbalik pula kepada DB83 ni, sepanjang penggunaan saya selama 11 bulan ni, alhamdulillah belum pernah lagi steering saya itu bergegar. Okey, walaupun saya rembat bukit tu, turun daripada atas Kimanis tu sampai ke bawah, alhamdulillah memang tidak ada pernah gegaran lah yang berlaku ke atas steering kereta saya. Maksudnya apabila tiada gegaran tu, memang rotor disc itu masih steady. Okay. So mungkin korang boleh juga kongsi lah pengalaman memandu. Okay. Tidak semestinya daripada Bukit Kimanis, mungkin di bukit-bukit yang lain, laluan-laluan yang lain. Sebab kita di Sabah ni terkenal dengan laluannya yang berbukit bukau kan. Mungkin korang boleh kongsikan lah pengalaman anda, macam mana steering yang bergegar ni ketika menuruni bukit. Saya ingat bukan di Sabah saja, mungkin di Semenanjung. Okay, penonton-penonton saya di Semenanjung pun boleh kongsikan pengalaman korang, macam mana keadaannya. So apa yang korang buat lah. So itu salah satu sebab lah kenapa steering bergegar. Dan berbalik pula kepada penggunaan brake pad tadi, sedikit lagi saya kongsikan lah kepada anda di luar sana. Mungkin ada yang tidak tahu memilih brake pad. Okay, ambil je, beli saja, lepas tu hasilnya ada yang mengecewakan. So itulah, bergantung kepada jenis pemanduan korang tadi lah. Jenis pemanduan, tengok keadaan pemanduan korang. Kalau macam selalu jalan jauh, selalu naik bukit kan, pastikan korang beli yang di kategori tengah-tengah lah. Okay, yang tahan panas, yang tahan lasak lah. Kalau macam korang jarang untuk jalan jauh, macam naik bukit, hanya di kawasan-kawasan bandar, bolehlah beli yang yang kategori biasa, general city orang panggil. So untuk yang sebenarnya di bahagian hardcore ni, brake padnya dia lebih kepada off-road sebenarnya. So macam contoh, kalau brand Bendix ni, dia ada jenama Metal King. Okay, Metal King ni memang terkenal dengan memang terkenal dengan kecekapan cengkamannya. Memang terkenal juga dengan tahan panasnya, memang terkenal dengan tahan lasaknya. Tetapi Metal King ini lebih sesuai digunakan untuk laluan-laluan off-road. Okey, korang tahu juga laluan-laluan off-road yang berlumpur, berpasir, berair kan. Tapi ada setengah mereka beli dan pakai untuk kegunaan biasa. Boleh sebenarnya, tapi hasilnya itu ialah rotor disc korang akan cepat nipis. So betul, ramai cakap, dia tanya dengan saya lah, bro, kau pakai brake pad apa? Saya cakap, saya pakai Bendix. Tidak bagus. Saya cakap, kenapa? Bendix punya brand makan rotor lah. Saya cakap, okay. Terus saya tersenyum lah, terfikir sendiri. Sebenarnya kan, apa-apa je nama brake pad pun, dia mempunyai banyak kategori sebenarnya. Okay,
tiga kategori lah, kita ambil basic tiga kategori: penggunaan biasa, penggunaan medium dan penggunaan hardcore. So di situlah sebenarnya korang kena pilih, pandai pilih penggunaan brake pad itu sendiri. So itulah sekali lagi saya mungkin tipskan pada anda lah, kalau mau beli brake pad tu tengok keadaan anda. Anda mau yang selalu jalan jauh, belilah yang hardcore. Okay, seperti yang saya katakan tadi, kalau Metal King tu sebenarnya dalam kategori Metal King tu dia banyak lagi dia punya kategori. Korang boleh mungkin rujuk lah di website Bendix tu sendiri, sebab saya pengguna Bendix yang pengguna Bendix Tegar. Okay, so saya memang ambil maklum lah dia punya jenis-jenis brake tu, dan korang boleh tengoklah di website ni tu jenis-jenis brake pad yang ada dan yang sesuai untuk korang. Semoga dengan perkongsian ini dapatlah membantu korang kan di luar sana untuk meneruskan niat untuk membeli DBA T3 ni. Okay, rasanya sampai di sini saja untuk konten saya pada kali ini, perkongsian penggunaan DBA T3 Rotodisc. Okay, sampai jumpa lagi untuk konten akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi, bye bye.